السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita mulakan kuliah malam ini nama Ummul Quran ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ini. Mudah-mudahan Fatihah yang dimulakan tadi menjadi pendorong untuk kita sentiasa beristiqamah di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberi kekuatan untuk kita sampai di rumah Allah. Syukur kita kepada Allah, kita masih lagi boleh beristiqamah untuk hadir duduk sebentar di majlis ilmu, dan kita bersyukur kepada Allah kita masih lagi diizinkan oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, jawatan kuasa masjid yang dirahmati Allah. Kita mulakan buku Nasaih Adiniyah wal Wasaya Imaniyah ini, nasihat agama dan wasiat keimanan, dengan satu perman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 160 ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asabatuhum musibatun, apabila bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, idza asabathum musibatun, apabila ditimpa kepada mereka musibah. Berkata orang beriman ini, qalu inna lillah, sesungguhnya semua perkara itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita hendaklah kembali, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita dikembalikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyorot kembali apa yang berlaku di negara kita, musibah demi musibah. Maka bagi orang yang beriman, marilah sama-sama kita memandang, kita melihat musibah ini dengan pandangan mata hati, bukan melihat, memikirnya dengan pandangan mata zahir. Apabila kita melihat sesuatu musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ia memberi satu pengajaran yang amat berguna. Dengan musibah tersebut kita boleh sedar diri dan kita kembali kepada Allah. Dengan musibah tersebut kadang-kadang Allah taala nak menguji kita sekadar mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang berlaku itu adalah milik Allah. Dan akhirnya segala musibah ini
Apakah orang-orang beriman memandang dengan mata hati yang akhirnya mereka ingat kembali kepada ayat yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami menyembah ya Allah, dan akan Dikau kami minta pertolongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, musibah bermula dengan banjir yang begitu dahsyat, antara yang berlaku di Malaysia, sejarah yang begitu dahsyat. Ya. Banjir, lepas banjir kita jerbu, datang lagi musibah. Di samping jerbu, cuaca yang panas, 3-4 bulan tidak turun hujan. Ya. Baru reda jerbu, panas, kita diuji pula dengan hilangnya pesawat MH370. Lepas tu dalam keadaan kita merayu kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, berlaku pula musibah dengan konsep yang menyebabkan kematian 6 rakyat Malaysia, di antaranya pepelajar perempuan yang masih lagi belajar kat universiti dan sebagainya. Inilah musibah-musibah yang Allah Ta'ala uji kepada kita, yang kita hendak kembali kepada Allah. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagi orang beriman, apa sahaja yang berlaku ini, kita memandang dia musibah ini sebagai satu ujian Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semuanya itu daripada Allah, dan kepada Allah lah kita kembalikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sedikit apakah punca-punca mungkin supaya kita dapat muhasabah diri pada malam ini sebelum kita mula. Mungkin berlaku segala musibah ini, walaupun di satu ujian untuk kita kembali kepada Allah, tetapi kita kena ingat dalam satu ayat, surah Ar-Rum ayat 41, Zahrul fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud surah Rum ayat 41, berlaku kerosakan di atas muka bumi ini, bil bar, di daratan, wal bahr, di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, untuk Allah Ta'ala memberi sedikit pengajaran untuk mereka merasa dengan apa yang mereka lakukan itu, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Sesuai dengan ayat Allah, bila berlaku musibah, kata kat dia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan sedikit ujian ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, mudahan Allah Ta'ala mereka mengambil pengajaran. Allah Ta'ala kata, dan kita kembali, la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Dia tidak berlaku begitu sahaja. Likulli syai'in sababa. Tiap sesuatu tu dia ada sebab. Tiap sesuatu tu dia ada sebab. Sebab dan musabab dia. Allah Ta'ala tidak sezalim itu nak melakukan sesuatu kezaliman. Bahkan kita menjadi sebab dan punca daripada tangan-tangan kita yang engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara sebab daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yanqudul mikyan wal mizana illa ukhizu bisinina wa shiddatul muannati wa jawrati sultana alaihim wa lam yamna'u zakah amwalihim illa mana'ul qatra minas sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Amru
daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, lam yanqudu mikyala, bagi orang-orang yang berniaga, mereka itu mengurangkan timbangan. Bila berlaku orang-orang yang berniaga ini, ya, mikyala wal mizana, ya, sukatan dan timbangan mereka mengurangkan. Dengan lain perkataan, bahasa modernnya, kepada orang-orang yang membuat perniagaan, mereka itu melakukan rasuah. Illa ukhidhu bisinina, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syiddatul muawwanah, menurunkan, ya, kepada mereka yang melakukan perniagaan, mengurangkan timbangan, mengurangkan sukatan, rasuah dan sebagainya, ya. Ujian dan diturunkan kepada mereka ini dengan sebab rasuah dan sebagainya, diturunkan kepada mereka ini pemerintah yang zalim. Bila sebuah negara itu ahli perniagaannya rasuah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala turunkan bagi mereka itu satu pemerintah yang zalim. Wajaru sultana alaihim, sultan yang zalim akan menguasai mereka. Dengan lain perkataan, orang-orang yang baik dikuasai oleh pemerintah yang zalim, maka akan turun ibtila dan bala Allah Subhanahu wa taala. Lagi lam yamna'uz zakah, dan antara sebab Rasulullah kata ibtila ini turun, musibah ini turun, kerana lam yamna'uz zakat amwalihim, mereka tidak mahu mengeluarkan zakat ke atas harta mereka. Illa mana'ul qatra, orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala kata illa mana'u, melainkan Allah Taala tegah al-qatra minas sama, hujan turun daripada langit. Mungkin sebab kemarau dan sebagainya, ramai daripada kita tidak mengeluarkan zakat. Itu antara sebab yang berlaku ujian Allah, panas, jerebu dan sebagainya. Antaranya kalau kita tidak mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala tidak menurunkan air daripada langit. Tuan-tuan, kita muhasabahlah. Bagi orang yang ada pendapatan lebih, buatlah, pergilah, ya, kita keluarkan zakat. Yang ada sawah yang banyak, ya, tidak perlu ada sawah yang banyak. Tuan-tuan, kita buat ada 3 hektar, 1 keping, ya. Mais ataupun jais dah sediakan lah. Berapa kalau dapat ni, banyak mana zakat dia, ya. Tanyalah, ya. Kalau tuan-tuan betul perhati, masa kita nak bayar tu, kita tanya, ni zakat dia berapa, tolong kirakan. Ni zakat dia berapa, saya dapat 8 tan 600. Contoh, tuan masa nak bayar tu, zakat dia berapa? Kalkulator dia dah ada, mais dah bagi resit, surat berjais dah ada, dia akan kira. Okey, zakat ustaz banyak ni, ya. Tapi berapa orang yang perhatiin, ya? Berapa orang yang perhatiin, ya, untuk dikeluarkan zakat? Al-malun malullah, hakikat harta ini adalah hak Allah. Malun malullah, orang Arab kata, bermula harta itu hak Allah. Allah Ta'ala beri pinjam dekat kita. Syukur kita kepada Allah dapat 8 tan, 9 tan. Dalam konteks orang-orang yang buat sawah kat Sungai Besar, Ustaz Yahya pun ada buat, ya. Ustaz Yahya pun ada buat juga sawah kat Sungai Besar ni, ya. Jadi kita ada tak, masa kita nak bayar tu, bajak dah apa semua, kita nak bayar upah apa semua, mais dah sediakan, berapa dia punya zakat. Kira itu jarang berlaku, ya. Jarang berlaku. Dalam bab zakat ini kita boleh cerita, bukan nak apa. Bab zakat kita boleh tunjuk. Mengeluarkan zakat ini boleh tunjuk kat TV, TV3, TV9, Astro dan sebagainya. Sebab itu sedekah yang wajib.
boleh tunjuk. Dan saya boleh cerita dalam bab zakat ni, ya. Kita boleh cerita, boleh tunjuk. Yang tak boleh itu sedekah, ya. Yang sunat, kita nak wakaf, kita nak derma kat masjid, itu tak perlu orang tahu. Ya, bagi dekat nazir, dah bagi dekat setiausaha, ni saya ada RM1,000, buatlah apa-apa untuk masjid, itu tak perlu beritahu. Yang zakat ini ada keharusan dengan tujuan supaya orang lain juga boleh buat. Jadi saya pun ada buat sawah juga kat Simpang 5, saya bertanya. Setelah kita tanya, ni berapa zakat saya? Okey, Ustaz, dia kata zakat Ustaz banyak ni. Lepas tu saya bertanya lagi. Ada tak yang saya dah tersebut Simpang 5 tadi, minta maaf kalau ada orang Simpang 5. Tak ada orang lain kat sana, kat Perak sana. Ya, kat Perak sana. Dah tersebut dah. Saya tanya, tuan, berapa orang yang bayar ni, yang beratus-ratus buat sawah ni, yang tanya zakat berapa orang tuan? Dia kata tak ada Ustaz. Ustaz seorang je yang tanya. Yang ramai-ramai buat sawah ni Ustaz, dia kata, ada seorang yang tanya berapa zakat nak kena bayar. Ustaz seorang je yang tanya. Bab zakat harus kita cerita, harus kita tunjuk kat TV supaya orang lain juga mengeluarkan zakat yang ada lebih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab itu antara sebab-sebab hujan tidak turun dan sebagainya. Kemudian ditimpa pula dengan jerebu. Ya. Bila Allah timpakan dengan jerebu ini, sebab musababnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan. Dukhan, surah Ad-Dukhan, jerebu. Dalam ayat yang kedua surah Ad-Dukhan itu, Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Aku menurunkan Al-Quran itu pada malam yang barakat, iaitu malam Lailatul Qadr. Inna kunna munzirin. Supaya Allah Ta'ala kata mereka mengambil pengajaran dengan Al-Quran tersebut. Tetapi bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala kata ramai daripada mereka balhum fi syakkin yal'abun. Bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, ramai daripada mereka syak dan ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan akhirnya mereka yal'abun, mereka main-main dengan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk pengajaran, untuk peringatan, kita main-main, syak dan ragu terhadap Al-Quran, maka Allah Ta'ala dia akan turunkan jerebu. Kalau engkau main-main, Allah Ta'ala kata, fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin ya'shan nas hadza azabun alim. Bila engkau main-main, bila engkau ragu-ragu, fartaqib, Allah Ta'ala tunggu. Kat dunia ni Allah Ta'ala kata engkau tunggu, yawma ta'ti as-sama', sebentar lagi akan turun daripada langit bidukhanin mubin, jerebu yakshan nas, yang mengenai manusia. Hadza azabun alim. Ini sebagai satu azab yang amat pedih. Tuan-tuan, jerebu kali ini pedih, kita nak menyedut udaranya. Dulu ada jerebu 4 bulan, 10 tahun, 15 tahun yang lepas. Tapi jerebu kali ini, ya, bila kita keluar rumah, sedut, sakit hidung dan sebagainya, ramai orang yang selsema, tekak dan sebagainya. Sebab apa? Ini antara Allah Ta'ala bagi peringatan dengan Al-Quran. Jangan main-main, jangan syak. Bila kamu syak, kau tunggu, aku bagi uji sedikit. Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanin mubin. Kau tunggu satu hari, sebab ramai dah orang main-main dengan Al-Quran, ya, aku turunkan daripada langit bidukhanin mubin, jerebu yang nyata, yang mengenai manusia, sebagai satu balasan kepada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 2 sampai 10 surah Ad-Dukhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita mengambil, kita kembali kepada Allah dengan apa yang berlaku, dengan pandangan mata hati. Kita banyakkan, ya, istighfar. Kalau setiap kita ni dalam keadaan sekarang, setiap kita beristighfar 100 kali. Bukan tuan-tuan yang berada kat masjid, seluruh rakyat Malaysia ini, setiap seorang beristighfar 100 kali. Yakin dan yakin, kapal terbang yang jatuh tu, pesawat yang jatuh, yang hilang tu, jatuh ke hilang, kita jumpa.
Tapi berapa orang yang nak istighfar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dah bagi dah paling kurang 70 ataupun 100 kali. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang maksum, yang tidak ada dosa, kini, dulu dan selamanya, istighfar 100 kali. Kita yang tidak pasti dosa kita, dosa mata, dosa kaki dan macam-macam dosa, kita tidak boleh istighfar sehari semalam 100 kali. Maka kalau kita boleh istighfar seluruh rakyat Malaysia dalam keadaan musibah ini, istighfar sehari semalam ada setiap orang 100 kali, yakinlah. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Ya. Katakanlah wallah Nabi Allah Nuh, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian ya, hendaklah kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Kita solat hajat dan sebagainya. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat itu, dalam sembahyang, bila sebut sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hadis qudsi, ada dua riwayat. Allah Ta'ala menyahut. Sampai kat sini Allah Ta'ala dia menyahut seruan hamba dia. Ya. Satu riwayat daripada Imam Ahmad, daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Nasa'i, hadis yang sahih. Bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menjawab, qala, berkata Allah, haza baini wa baina abdi. Ayat yang kau baca dalam sembahyang ini, Allah Ta'ala kata, kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini Allah Ta'ala kata haza baini, antara aku, wa baina abdi, dan di antara hamba aku. Wali abdi, bagi hamba aku, ma sa'al, kau mintalah apa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kita minta pertolongan. Sampai iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata wali abdi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, ma sa'al, kau mintalah apa yang kau nak. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis qudsi, ada dua hadis qudsi yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan hambanya bila kita solat sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua riwayat daripada hadis sahih. Allah Ta'ala kata, Ibnu Adam, wahai anak Adam, anzaltu alaika sab'a ayat, aku turunkan dekat kamu 7 ayat, iaitu surah Fatihah. Salasun li, 3 untuk kau, wa salasun laka, dan 3 ayat untuk kamu. Sebab dia ada 7 ayat. 3 Allah Ta'ala kata untuk aku, 3 lagi Allah Ta'ala kata untuk kamu. Kemudian wa wahidun, dan 1 baini wa bainaka, ada 1 ayat Allah Ta'ala kata antara aku dan antara kamu. Fa ammallati li, yang untuk aku tu, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. 3 ini untuk Allah. Yang 1 tadi, baini wa bainaka, antara aku dengan kamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Apa Allah Ta'ala kata sampai ayat ni? Minkal ibadah, hak kamu. Ayat ni kita kongsi berdua. Allah Ta'ala kata dengan rahmat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ayat ni bagi orang yang sembahyang, kita kongsi. Allah Ta'ala kata kongsi. Rahmat Allah boleh berkongsi dengan hamba. Kongsi macam mana? Allah Ta'ala kata minkal ibadah, engkau hendaklah beribadah, ya, sembah aku. Wa alayya aunu, dan ke atas aku beri bantuan. Kau mintalah apa saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi orang yang kembali kepada Allah, memandang apa yang berlaku sekarang ini dengan pandangan mata hati, dia kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Tapi berapa orang yang masalahnya yang jaga solat yang 5 waktu ini? Ini pada hamba Allah yang menjaga solat 5 waktu, yang sentiasa menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu sebagai mukadimah malam ini. Kita nak sambung, ya, kita nak menyambung buku nasihat agama dan wasiat keimanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mukadimah memberi manfaat untuk kita bersama. Muka surat 482, 483, muka surat yang edisi Rumi. Yang Rumi ni muka surat 483. Ramai yang beli. Lebih 3 orang tu ramai lah, ya, ramai yang beli. Kita menyambung malam ini tentang bab mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-17, 17 ke 16. Yang masuk yang ke-17, ya. Kita baca matan dia sedikit. Mimpi ajaib yang ke-17. Ra'aitu rajulan min ummati ala sirati yahzabu ahyanan wa yahbu ahyanan faja'atu salatuhu alayya fa'akhazat biyadihi fa'aqamathu wa madha ala sirat. Jadi yang ke-17 ini apa dia kata? Aku melihat seorang daripada umatku sedang meniti siratal mustaqim. Dia sedang meniti. Kadangkala ia merangkak dalam meniti menuju, sebab sirat ini, ya, setiap kita akan melalui sirat dengan mengikut amalan masing-masing. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang, ya, seperti kilat dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata, aku melihat juga seorang pada umatku meniti sirat. Kadangkala dia merangkak dan kadangkala dia meniarap. Takut nak jatuh. Titi satu tu merangkak, niarap dan sebagainya, nak jatuh, ya. Kadangkala dia meniarap. Maka menjelmalah selawatnya ke atas diriku. Datang selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Datang selawat dia yang diamalkan, yang Rasulullah kata, man shalla alayya wahidatan, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, ya, fa shalla alaihi asara, Allah dan Rasul dia berselawat dekat dia 10 kali. Tuan-tuan, datang selawat dia dalam hidup dia. Selawat ini, cinta dan sayang kepada Nabi ini, ya, sentiasa di mulut dia. Dia menyebut selawat bukan di perhimpunan-perhimpunan. Dia menyebut selawat bukan di masjid. Menyebut selawat bukan sekadar di surau. Menyebut selawat bukan sekadar lepas salat. Fi ayyi makan wa i zaman. Sehingga dia bangun daripada tidur, mata belum terbuka, dia dah sebut Allahumma salli ala Muhammad. Terjaga daripada tidur, dia bangun, pedih lagi mata, mata tertutup, dia baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dah dia baca tu Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullahalazim, sambil gosok matanya, mulutnya selawat kepada Nabi. Sambil gosok mata nak cergaskan, bangun tadi, mulutnya astaghfirullahalazim. Kita dah sampai ke tahap itu belum? Jaga tidur, astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad. Sambil buka mata nak jalan, ambil wudu, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan dah sampai ke tahap itu, sujud syukur, ya.
Maknanya kita di antara orang yang cinta kepada Rasulullah, tanda dia yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka selawatnya menyelamatkan dia. Ya. Datang selawatnya. Lalu ia pun memimpin tangan dia. Selawat tadi menyelamatkan dia, lalu memimpin tangan dan mengajaknya berdiri, bangun. Selawat tadi, bangun, pegang tangan, bangun, meniti sehinggalah ke penghujung titian siratal mustaqim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang ke-17 selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi. Kalau boleh kita habiskan, kita habiskan. Dia ada 20. Yang ke-18. Ya, yang 17 ni lah selawat. Ustaz, tu selawat yang himpun ramai-ramai tu Ustaz, tu apa cerita? Ya, yang berhimpun ramai-ramai, ya. Selawat itu bagus jugalah, ya. Itu ke pegang serban pusing gitu, gitu dah. Macam angkat buah kelapa pun ada juga gitu tu ya. Buah kelapa bomo tu pun ada juga angkat. Okey, saya tak nak ulas lebih-lebih lah tu, ya. Kita nanti kita sebut kat ujung sikit lah, ya. Kau nak ya Hanana yang sahih lepas sembahyang wirid 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kita buat ke tidak? Yang sahih dalam hadis, warid dalam Bukhari Muslim, suruh baca ayat kursi. Wirid yang imam bawa tadi tu warid dalam hadis-hadis yang sahih, kita bawa ke tidak yang tu? Qabliyah ba'diyah kita buat ke tidak? Ya. Kau berhimpun isyak, kau tak sembahyang, kita berhimpun isyak berhenti, kita solat jemaah, sambung program. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung kalau sempat kita sambung. Sebelum saya sambung, saya nak tanya dulu, ada tahlil ke malam ni kat mana-mana, taman-taman mana ada tahlil, kita berhenti ya? Kata tak ada. Kalau tak ada pukul 9 boleh ya? Pukul 9 kalau tak ada. Kalau ada berhenti. Ya. Sabarlah duduk sampai jam 9. Ya. Dia dalam kitab ya, Tarbiyatul Aulad Syekh Nasir Alwan, dia kata manfaatkanlah umur kita ni sabar dalam menuntut ilmu. Kalau kamu tak sabar, dia kata baki umur kamu tu dalam kejahilan. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak, ya, Abdullah Nasir Alwan disebut, ya, dia kata ya, sabar dalam menuntut ilmu. Bila ada program macam ini, sabar sekejap, ya. Jika kamu tidak sabar dalam menuntut ilmu dalam setengah jam 45 minit ni, jika kamu tidak sabar, maka dia kata baki hidup kamu itu nanti dalam kejahilan. Jadi kita sabar sekejap, ya. Tak apalah tertidur ke, itu tak ada masalah lah, ya. Itu tuan-tuan, kalau saya pun duduk tempat tuan-tuan tertidur juga. Ini sebab saya bercakap, mungkin tertidur pun tak apalah, ya. Kadang-kadang memanglah kita ni dah umur kan, dah umur panjang dah, ya, urat dah kendur, mata pun dah kabur, mengaji tersengguk tertidur, berjalan tu ya, terundur, makan bubur dekat dengan lubang kubur, semualah, ya. Itu dah biasalah tu, ya. Kita ambil yang ke-18, kita terus ambil matan dia. Yang ke-18, Rasulullah kata, aku melihat seorang daripada umatku sudah hampir tiba di pintu surga, dan dengan sekonyong-konyongnya pintu-pintu itu ditutup, ya. Pintu-pintu surga tadi ditutup, ya.
pintu surga. Surga yang ada 7 tingkatan, neraka yang ada 7 tingkatan, langit yang ada 7 lapis, bumi yang ada 7 lapis. Ayat Allah surah Fatihah juga ada 7 ayat. Bermula daripada Allah Ta'ala, aku turunkan kepada kamu ada 7 ayat. Aku ciptakan bumi dengan 7 lapis. Aku ciptakan langit dengan 7 lapis. Aku ciptakan surga dengan 7 tingkat. Aku ciptakan neraka dengan 7 tingkat juga. Maka semua pintu-pintu surga ini tertutup. Menjelmalah penyaksiannya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimah penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, lalu membuka pintu-pintu surga itu untuknya sehingga ia boleh memasukinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah kalimah ya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kalimah la ilaha illallah ya. Bila hamba Allah yang boleh mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat dia, insya-Allah ya, Allah Taala masukkan dia ke dalam surga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita dapat laksanakan ya. Bila kita sebut Allah, beristiqamahlah kamu ya. Qala rabbuna Allah sumastaqim. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apa kalimah lepas ni aku tidak tanya lagi? Ya. Rasulullah kata, qalu, sebut rabbuna Allah, Tuhan aku Tuhan Allah, sumastaqim, beristiqamahlah kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang nombor 19, 20 habis malam ni. Ya, kita lajukan sikit. Yang ke-19, aku melihat juga daripada ramai yang digunting-gunting lidahnya. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapa gerangan mereka itu? Maka Jibril menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang suka membawa mulut ke sana ke sini ya, suka membawa mulut ke sana dan ke sini. Okey, tuan-tuan. Dan aku melihat juga orang-orang yang digantung dengan lidah mereka. Maka aku bertanya lagi kepada Jibril, siapakah gerangan mereka itu? Maka Jibril menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang melempar tuduhan terhadap kaum muslimin ataupun kaum mukminin dan mukminat tanpa ada bukti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 19-20 kita dah habis, kita ulang semula. Aku melihat juga ramai orang-orang yang digunting lidahnya. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah gerangan mereka itu? Maka Jibril menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang suka membawa mulut ke sana ke sini. Dia jadi batu api. Akhir yang ke-20, dan aku juga melihat orang-orang yang digantung akan lidah mereka. Maka aku bertanya lagi kepada Jibril, siapakah gerangan mereka? Maka Jibril menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang melemparkan tuduhan terhadap orang mukmin tanpa ada bukti. Tuduhan tak ada bukti yang akhirnya menyebabkan seseorang itu kena fitnah, dizalimi dan kadang-kadang sehingga sampai di penjara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis hadis ini telah disebut oleh Imam As-Sayuti di dalam kitabnya ya, Asy-Syahrus Sabur, As-Samrus Sudur, diambil daripada kata-kata ya, telah dikeluarkan oleh At-Tabrani ya, dalam kitab Al-Kabir. Begitu juga dengan Al-Hakim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis 20 ya. Kita dah beberapa bulan dah habis tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk akhirnya permasalahan yang timbul dekat kita ni, boleh tak dengan apa yang kita baca kita beristiqamah ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, ada 20 mimpi Rasulullah ni pengajaran kepada kita. Boleh tak kita sama-sama kita minta kepada Allah supaya kita beristiqamah
di dalam kerja-kerja Islam. Kita tak nak, kita dah baca 20 ini, kita ingat, kita amalkan, kita tidak menjadi manusia yang al-futur. Untuk menutup 20 mimpi Rasulullah ini, saya ungkapkan kalimah al-futur kepada orang yang ibadah kepada Allah. Apa dia al-futur, Ustaz? Sebab itu saya kata, bila lepas Fatihah kita minta Allah beri istiqamah dekat kita. Istiqamah dengan Islam. Kita takut nanti bila datang al-futur ini, ya, futur ini ibadah panah-panah tai ayam. Itu bahaya tuan-tuan, futur ini. Ya. Kita tengok kadang-kadang, wah, dengan usrahnya, dengan programnya, solat jemaahnya, dengan mengajinya, tiba-tiba kita minta kepada Allah, jangan ada ni al-futur ini. Ya. Futur ini ibadah yang panah-panah tai ayam. Oh, kita kalau minta, biarlah kita beristiqamah tuan-tuan. Ya. Istiqamah terus kita kalau boleh. Kita kadang ada berlaku kan, kita tengok kat surau, kat masjid, tiba-tiba dalam setahun 2 tahun, tiba-tiba hilang. Hilang dekat mana? Itulah mengetih kedai kopi itulah, pagi, tengah hari, malam, dia hilang dah pengajian dia. Itu bahaya tuan-tuan. Jadi kita minta kepada Allah, jangan sampai kita futur ibadah panah tai ayam, kita nak istiqamah. Maka ulama menunjukkan bagaimana nak cara istiqamah dengan ada 4 cara. Supaya kita istiqamah ni, datang surau, datang masjid, datang apa, supaya kita boleh istiqamah ini, ya, dengan ada 4 atau 5 keadaan. Pertama, dah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit. Menjaga daripada sifat futur, ibadah panah-panah tai ayam, kita minta jauh. Maka untuk beristiqamah, pertama kena jaga, pertamanya kena banyak mengingat mati. Okay. Pertama, ingat mati. Dengan kita mengingat mati ni, insya-Allah, ya, mungkin perkara-perkara yang melarakan kita, ya, kita akan dapat jagalah, ya. Dalam mengingati mati ini, dia ada 2 benda, ziarah orang sakit, ziarah kubur. Mengingati mati ini caranya ada 2, ziarah orang sakit dan ziarah kubur. Ya, kalau ada orang sakit, mak bapak sakit, cutilah sekejap MC. Okay. Ziarah sahabat, ada ke lapangan, sakit kat hospital dah seminggu dah. Kita tak ada beritahu dekat kawan-kawan, mudahan doa bi zahril ghaib. Doa daripada sahabat-sahabat yang tidak diketahui itu amat makbul di sisi Allah. Ziarah orang sakit, datang ziarah. Dan ziarah orang sakit tu beradab pula, janganlah sampai setengah jam, sekejap cukup. Ya, boleh hal pegang tangan dia. Ya, Imam Ghazali ada adab, dibagi adab, antara pegang dahi dia, ucapkan doa, ucapkan semangat. Ya, dalam apa keadaan, bagi semangat dia untuk terus hidup. Beri kesabaran dekat dia, ya, pegang tangan dia, pegang dahi dia, kemudian ucapkan semangat untuk dia hidup. Sabar wahai saudara, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, memberi kekuatan untuk cepat sembuh. Allahumma yashfika. Doa kat dia. Habis tu balik. Dilarang ziarah orang sakit, makan-makan, minum-minum dan sebagainya. Kalimah-kalimah yang tidak baik. Pegang dahi, ini panas ni, pakcik saya dulu panas macam ni, lepas tu meninggal. Tak boleh, ya, tak boleh. Itu tak ada adab. Datang kawan, kaki dia kena potong, kencing manis, yang kena potong baru ibu jari dia. Kita pun datang, tengok sembang-sembang, datang kawan-kawan, ilmu tak ada, ziarah lah. Dia cakap apa? Jiran saya dulu macam inilah, mula potong ibu jari, bulan depan potong paha dia. Ya. Itu tidak beradab datang. Yang kedua, ziarah kubur. Dan ziarah kubur ini sunnahnya sepertiga malam. Ya, itu. Ziarah kubur yang sunnahnya yang Rasulullah buat itu ziarah kubur sepertiga malam. Itu kalau nak ziarah kubur betul-betul supaya dia insaf.
Ya, sepertiga malam tu pergi ziarah kubur. Ya, yang kita buat hari raya tu, waktu tidak ditetapkan. Ya, tidak ada waktu yang ditetapkan bila-bila. Kita nak pergi hari raya pun boleh. Cuma kadang hari raya itu dia jadi macam pesta pula. Ya, yang perempuannya masuk dengan tidak menutup auratnya, dengan kain tebelahnya, macam-macam lah apa. Ya, kalau boleh buat tengah malam, sepertiga malam tu. Ya. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat tahajud. Ya, bila solat tahajud biasanya Sayyidatina Aisyah dia ikut serta. Jadi malam tu Sayyidatina Aisyah bangun, dia tengok Rasulullah tak ada. Bila dia tengok Rasulullah tak ada, dia pun nampak kelibat Rasulullah keluar daripada rumah. Dia ikut. Kebetulan malam itu adalah malam giliran Sayyidatina Aisyah. Jadi kemana pula Rasulullah pergi ni? Biasa buat tahajud sepertiga malam ada kat rumah. Ini keluar, apakah Rasulullah ni dia pergi ke isteri yang lain? Maka dia ikut daripada belakang, dia ikut. Rupanya akhirnya Rasulullah sampai ke kubur Baqi'. Dia berdoa secara berdiri, dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Dia rindu dengan sahabat-sahabat dia yang gugur dalam perang Badar. Ya, dia rindu sahabat dia, dia berdoa, dia ziarah kubur. Ya, doa kepada sahabat-sahabat dia yang gugur dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah balik. Ketika balik tu, bila Aisyah dah tengok, Aisyah pun bergegas balik ke rumah. Bila sampai di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Sayyidatina Aisyah dalam keadaan termengah sedikit. Malaki ya Aisyah, kamu ni apa yang berlaku wahai Aisyah? Aisyah kata la syai' Rasulullah, tak ada apa-apa, biasa je. Aisyah, kau cakap benar ataupun kau cakap bohong, Allah Ta'ala akan beritahu sebentar lagi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi saya ikut kamu. Ya, saya ingat engkau pergi mana. Rupanya Rasulullah pergi ke kubur tadi. Lepas tu Rasulullah balik, saya pun cepatlah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama istimbatkan hadis ini, kisah ini dan hadis ini yang panjang ini, ya, sunnah ziarah kubur itu sepertiga malam. Okey, minggu depan bolehlah Tok Imam sepertiga malam sini. Ada berani. Tuan-tuan dirahmati Allah, buatlah. Dia lain tuan-tuan. Bila kita ziarah sepertiga malam tu, kita buat tazkirah sikit, kita padam lampu, kita zikir ke sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah jam bagi kita munajat kepada Allah. Dia lain perasaan dengan Allah. Buatlah. Ya, tuan buatlah gitu, ya. Sepertiga malam sekali, ya. Kalau beranilah, ya. Kalau tak berani, kita ni masalahnya otak kita rosak tuan-tuan. Dirosakkan oleh penjajah. Dirosakkan dengan benda-benda yang terbawa-bawa, kadang-kadang tanpa ada ilmu. Asal lalu kubur aja baca surah kursi. Asal lalu kubur aja baca ayat kursi. Seksinya apa? Dia takut hantu, langsio dan sebagainya. Masuk lalu kubur, Allahu la ilaha illallah, la Allah. Itu satu persepsi yang salah. Masuk kubur, lalu kat kubur, kita nak masuk kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Rasulullah ajar masuk ke kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu pergi dulu, insya-Allah kami akan datang kemudian. Itu yang diajar Rasulullah. Bukan bila masuk kubur, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bukan itu yang diajar. Masuk aja bagi salam, wa antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kau dah pergi dulu. Jadi keinsafan. Insya-Allah kami akan dorong, kami akan datang kemudian selepas ni. Jangan lalu kubur, masuk kubur baca ayat tu. Siapa yang ajar? Tak ada. Tapi itulah persepsi orang Melayu. Bila kita baca ayat kursi, seseolahnya yang dalam kubur tu hantu. Sedangkan yang dalam kubur itu mak kita, atuk kita, pakcik kita. Dalam kubur tu Tok Imam. Takkanlah Tok Imam masjid ni lalu kubur baca ayat kursi. Apakah Tok Imam tu jadi hantu? Apakah mak kita dalam kubur tu hantu? Ini persepsi kita salah. Otak kita dah rosak kadang-kadang. Ya.
rosak lagi, penjajah rosakkan. Islam itu tak ada kaitan dengan politik, lagi rosak kepala orang Melayu. Tuan-tuan jangan baca ayat kursi, baca bagi salam tadi tu. Tuan-tuan cubalah. Ya. Saya dah buat 2 kali. Kali kedua saya buat budak-budak nakal, tuan-tuan. Cikgu-cikgu yang ada kat sini kalau nak buat boleh. Saya ambil 20 lebih budak-budak nakal dekat asrama tu, duit asyik hilang budak lah. Saya bawa ke kubur, naik bas, sikat mata dia. Mata tutup dengan kain hitam. Ustaz ni nak pergi mana? Kamu ikut je lah. Sampai kat kubur, kita bawa, kita ambil seorang-seorang dengan mata yang bertutup tadi, letak. Seorang ni kat kubur sini, pergi kawan ni kat kubur ni, kat kubur. Ada 20 lebih kubur masing-masing tu. Tangan dia kita suruh pegang batu nisan. Itu kami pernah buat lah. Lepas tu bagi tazkirah. Ya. Lama dah setengah jam, dekat 1 jam kat kubur, baru kita buka. Dia buka tengok kubur. Allah. Senyap tak bercakap. Yang nakal-nakal tadi tu, yang hebat-hebat tu, habis senyap tak bercakap apa dah. Ya. Bawa balik, alhamdulillah lah. Adalah sedikit perubahan. Tuan-tuan yang nakal-nakal tu bawa pergi kubur, insya-Allah lah dia. Gitu. Ya. Itu saya pernah buat lah, sahabat-sahabat tu. Ya. Kali pertama buat kat mana Ustaz? Sepintas Batu 2. Kubur Sepintas Batu 2 tu dulu gelap. Sebelum Masjid Batu 2 tu dengan lalang dengan apa, kat situlah pergi. Hampa tika, ya. Kita pergi zikir kat situ. Tu dah pergi dah kita, duduk setengah jam zikir, ya Allah. Terselait sampai tu hampa tika padam. Kalau ada ular tedung ke apa, tawakal ya Allah. Ini. Kita nak menyahut sunnah ziarah kubur tu waktu 1/3 malam. Sekarang kubur tu dah cerah dah. Dulu tu dengan pokok kayu ara, langsio kata apa tu duduk. Tuan-tuan. Yang kedua, ya, yang kedua, hifzul butna wa ma tahtiha, jaga perut dan yang di bawah perut. Maknanya nak istiqamah ni kena jaga makanan yang halal. Jangan ambil gitu je, ambil makanan yang halal dan jaga benda yang di bawah perut kita, iaitu jangan sampai berzina. Seulang, jaga perut, jaga makanan yang halal. Cari makanan yang halal, halalan thayyiba. Wa ma tahtiha, dan apa yang di bawah perut jangan sampai berzina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, nak menghalang anak-anak kita ni supaya tidak sampai melakukan zina, ya. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu pemuda dalam hadis yang panjang, ya, satu pemuda yang tidak puas hati, dia kata, ya Rasulullah, ya, macam mana kalau saya berzina? Rasulullah kata jangan. Ya, betul. Maka sependekkan cerita kepada pemuda ini, ya, sebab doa Rasulullah ni makbul, jadi kita boleh ambil doa ni. Pemuda tadi, syabab pemuda tadi, saya ringkaskan cerita, dipegang dada dia. Rasulullah pegang dada. Rasulullah bacakan doa, Allahumma takhir qalbahu, ya, waghfir zambahu, waghfir lahu. Rasulullah pegang dada dia, Allahumma takhir qalbahu, ya Allah, ya, sucikanlah hati pemuda ini. Waghfir zambahu, ya Allah ampunkan dosa budak muda ni. Okey. Waghfir lahu, ya Allah, ya, ampunkan dia. Allahumma tahhir qalbahu, ya. Waghfir zambahu, yang ketiganya wahsin farjahu, ya Allah. Rasulullah kata, ya, bersihkan faras dia. Selepas doa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemuda itu benci dengan maksiat dan benci dengan perkara-perkara yang membawa kepada zina. Kita boleh doa ini, kita boleh ambil, bacakan dekat anak-anak. Dulu saya dah sebut, balik malam yang ada anak kecil, tak kiralah anak muda, pegang,
Dekat tiupkan kat umbun-umbun dia, dekat anak tadi pegang tiup, Allahumma tahhir qalbahu waghfir zambahu. Ya Allah, bersihkan hati. Kalau anak laki-laki, firlahu. Allahumma tahhir qalbahu, bersihkan hati dia ya Allah. Ampunkan dosa dia ya Allah. Wahsin farjahu, bersihkan ya Allah faras dia. Ini doa Rasulullah, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya. Tu. Insya-Allah anak kita dia jauh kat mana pun, belajar kat mana pun, dia tidak akan sampai ke tahap melakukan dosa besar. Bacalah doa tu. Ustaz, anaknya ramai Ustaz. Ramai pun bacakan lah. Ya, bacakan lah tu. Ya. Rasulullah baca hadis tu. Yang ketiga, ya, jangan mengabaikan solat. Okay. Nak istiqamah tak putur, jangan abaikan solat. Ya, jangan abaikan solat. Gitu. Dan kalau boleh solat ini berjemaah, nak menampung solat kita yang khusyuk ni dengan solat berjemaah, qabliyah ba'diyah kena buat. Baik yang akhir sekali, supaya jangan putur, nak istiqamah. Okey, yang keempat, setiap kita kena ada zikir. Ada zikir tersendiri. Ada zikir. Tak kisahlah apa, ya, asalkan ada zikir, ya. Sebab dan zikir yang terbaik itu ialah zikir membaca Al-Quran. Itulah zikir yang terbaik. Maksudnya kalau kita tiap-tiap hari ada baca Quran, insya-Allah kita boleh istiqamah. Sebab inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya Allah Ta'ala kata, kami nazzalna, turunkan Al-Quran itu zikra, untuk zikir. Maka ulama kata zikir yang paling utama, zikir yang terbaik baca Quran. Zikir yang terbaik antara banyak-banyak zikir, zikir yang terbaik baca Quran. Ya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata inna, sesungguhnya, nahnu, lagi sekali Allah Ta'ala ulang dhamir, Allah Ta'ala ulang dua kali, taukid, nak menguatkan. Inna, sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata nazzalna, kami turunkan Al-Quran itu zikra, untuk zikir. Maka zikir yang pertama yang terbaik antara banyak-banyak zikir ialah membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, yang warid daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita boleh ambil zikir yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar sebagai contoh. Kita boleh ambil zikir-zikir yang warid daripada hadis seperti Ma'surat Imam Hasan Al-Banna sebagai contoh. Kita boleh ambil zikir yang disusun oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, ya, ulama tabligh, anak kepada Syekh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Manzil, dia kecil. Itu juga yang warid disusun oleh ulama-ulama yang mengambil daripada warid hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih. Ya. Ambil dari kita azkar, kita ambil daripada yang disusun oleh Hasan Al-Banna Ma'surat, kita boleh ambil satu daripada Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, ulama daripada India, ya, kita boleh baca tu. Ya. Tuan-tuan ini dirahmati Allah. Yang ketiga, zikir yang tak ada warid daripada Al-Quran dan tidak ada warid daripada hadis. Kita kena tengok dulu apakah kalimah-kalimah dia. Jadi zikir yang ketiga ini, zikir-zikir, qasidah-qasidah yang disusun oleh ulama. Tapi kena pastikan dulu apakah kalimah-kalimah dia. Jangan main ikut aja. Ya, pegang serban, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Macam pegang buah kelapa bomo cari kapal terbang tu. Hanana. Pastikan tengok elok-elok yang ketiga tu. Kita tinggal Al-Quran, kita tinggal benda-benda yang warid daripada Rasulullah, kita ambil benda-benda yang tidak warid pada Rasulullah. Tu kena fikirkan semula. Tengok, ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Kemudian itu ada 4 perkara nak menjaga istiqamah. Dan kalau boleh jangan buat benda-benda khurafat. Tuan-tuan yang mengaji ni jangan buat benda-benda khurafat yang selalu kita buat. Contohlah, tutup dah, yang kita anak lahir kita cukur rambut tu. Panggil apa tu? Bercukur. Orang Banjar kata cukur lah. Cukur rambut. Cukur rambut, kalau orang Banjar, saya tengok kat Meru pun ada. Sahabat berenam ni menyeluruh pasir panjang tempat saya tu sampai sekarang. Bila cukur rambut, dia ambil buah kelapa. Ambil buah kelapa, tebuk atas, dicantik, hias elok-elok, tutup. Nanti masa dah bayi tu dipegang, sallallahu ala Muhammad, buat keliling kan, keliling. Ambil ustaz tu, ambil gunting, celup gunting dekat air kelapa, celup gunting. Orang sebelah pula celup gunting. Cuba tanya, daripada mana ambil ni? Seorang tak dapat jawab. Cuba kita tanya yang buat tu, daripada mana warid benda ni? Tak ada seorang boleh jawab. Jawapannya apa? Orang dulu-dulu buat. Jawapan dia, orang dulu-dulu buat. Tuan-tuan yang mengaji ni, terpulang tuan-tuan nak teruskan. Inilah benda-benda yang kita mengaji, kita nak murnikan Islam ini. Jangan samping kita solat, kita buat benda-benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tanya, dia ni orang alim juga kat kampung tu. Saya pernah tanya, tuan, ini buah kelapa ni bila apa nak buat apa? Dia kata apa? Ustaz, buah kelapa ni bersih, airnya bersih, putih. Jadi bila kita celup gunting, kita gunting kat kepala dia, mudah-mudahan hatinya jadi putih bersih. Oh. Bila tanya pula dekat Sami Hindu, kita tanya dekat Sami Hindu, you punya perayaan guna kelapa tua, kelapa muda, untuk apa bila ada anak juga you guna kelapa muda? Dia kata itu kita punya agama lah. You tahu kita punya anak hitam, bila itu air kelapa putih, walaupun kulit dia hitam, tapi hati dia manya putih seperti buah kelapa. Jawapan ustaz tadi sama dengan jawapan Sami Hindu tadi. Sebab kita ni, Islam datang ke sini, Hindu sampai dulu, Majapahit sampai dulu. Sebab itu Borobudur tidak dapat ditawan oleh Iskandar Zulkarnain. Maka banyak benda kita bawa daripada Hindu. Sebab itu nak cari kapal terbang pun guna buah kelapa muda gitu. Pakai bubu pula. Itu. Tuan-tuan tak payah buat dah benda tu. Habis buat macam mana Ustaz? Ambil sunnah yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula bayi itu tahnik. Sampai 7 hari kita cukur kepala dia. Gunting. 7 hari itu juga letakkan nama. 7 hari itu juga buat akikah. Rambut yang dicukur tadi warid dalam hadis-hadis yang sahih yang disuruh oleh Rasulullah, yang kita tak buat. Banjar tak buat, Melayu tak buat, Jawa tak buat, Hindu punya kita buat. Tolong berhenti. Apa dia? Kita gunting, kita cukur, maka Rasulullah kata timbang berapa gram, ambillah, samakan, kita sedekahkan, ambil emas. Timbang rambut tadi berapa gram, ambil emas, sedekah pada fakir miskin. Itu sunnah yang dituntut, yang kita langsung kita tak buat. Kita ambil warid daripada mana kita ambil. Saya tutup tazkirah ini, kita tinggalkan benda-benda buah kelapa apa semua. Kejap lagi tuan-tuan akan terima cucu dan sebagainya. Tanya, dia tak boleh jawab. Orang dulu-dulu buat, itu jawapan dia. Ada hadis, tak tahu, warid. Kalau tuan-tuan ada kitab, ada hadis, ada warid sahabat asar, saya angkat tangan, saya ikut. Tapi tak ada lagi. Mari kita buat, cukur, timbang, betul, buat doa akikah, nama dan sebagainya. Itu yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan buah kelapa tu. Boleh faham tak? Lepas ni buat juga buah kelapa lagi ambil. Gitu. Cubalah kita tinggal benda tu, benda yang tidak warid. Ustaz, ulama dulu tak sebut Ustaz,
Bukan tak ada pak yai. Itu payahlah. Nak berdakwah ni payah. Wak akan guna tok kami. Ustaz dulu tak cakap. Itulah. Tak apalah. Itu terpulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnika ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan saliha wa imanan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.